So insyaAllah Aidil, kita mulakan kelas kita dengan selawat kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Adil, insyaAllah kita recap balik apa yang kita dah belajar, iaitu kita dah belajar cara teknologi pengawetan makanan. Okay, yang pertama kita belajar tentang pengantinan dan pembotolan kan? Betul. Okay. Pernah makan lychee botol kan, Aidil? Pernah. So itu dibuat daripada pengantinan dan pembotolan. So kita dah tengok. Kemudian kita ada tengok juga penyejuk bekuan dan pendinginan. Okay, iaitu kita simpan apa dalam peti sejuk. Kita simpan Ikan, ayam, jajaran. Okey, semua tu boleh. Kenapa? Boleh membunuh mikroorganisme tak? Boleh. Okey, dia hanya boleh melambatkan proses pembiakan. Dia tak boleh nak bunuh, tapi dilambatkan proses pembiakan kulit ataupun perasan tak kalau Aidil tengok peta ais, kenapa masih berkulat kan, tomato rosak, ada yang busuk berkulat kan, walaupun dalam peta ais, sebab dia hanya melambatkan proses pengawetan mikroorganisme. Okey, kemudian kita belajar penjerukan. Dia Aidil sekejap, dia tak keluar kan? Tak keluar. Keluar kat pendinginan. Okey. Okey. So, penjerukan. Kita dah belajar kan penjerukan. Okey, kita selalu makan jeruk apa? Kita makan jeruk apa, Aidil? Pernah jeruk mangga, jeruk cili. Kalau kita pergi kedai, lepas tu kita makan kuih tiaw goreng, mi goreng, dia bagi jeruk cili kan, ada sekali kan jeruk cili. Ataupun kita makan hot plate. Pernah makan hot plate? Pernah. So ada jeruk warna hijau kan, jeruk cili. Itu dalam pengawetan makanan dalam proses penjerukan. Betik, jambu batu, lubak merah. Okey, apa yang berlaku pada buah kalau selepas pengawetan? Buah akan jadi apa? Warna akan Warna berubah. Lepas tu rasa berubah tak? Rasa berubah. Sedap ke lagu atau Ustaz, ya, Aidil, ya, Fatih. Ana keluar dulu Okey, Fatih. Jumpa lagi hari Ahad malam, Fatih. Okey. Fatih, Assalamualaikum. Okey. Lepas tu rasa makin sedap ke makin tak sedap? Berubah. Makin tak sedap. Makin sedap. Makin sedap kan? Okey. Cuma apa beza dia? Dia Kurang berkhasiat. nutrien semua dah habis, dah mati dah nutrien. Okey? Sebab apa? Bila di proses penjerukan, dia gunakan kuantiti gula yang sangat tinggi, di mana gula ni membunuh nutrien dalam buah. Garam yang sangat tinggi pun boleh membunuh juga nutrien dalam buah. Okey. Okey. So, boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Kemudian, langkah-langkah untuk membuat jeruk mangga. Potong buah Okey. mangga. Okey, potong macam biasalah, basuh, kemudian campur dengan garam, lepas tu simpan, lepas tu ditutup dalam balang, kemudian dibasuh, selepas dia letak garam, kemudian basuh lagi sekali, kemudian rendam dengan garam, dengan cuka lagi sekali, kemudian baru dimasukkan, ya. Okey,
Sekarang kita masuk proses pengeringan. Pengeringan ni kita pun dah masuk juga proses pengeringan ni. Okey, pengeringan kita boleh guna dengan dua cara, iaitu cara pertama kita buat apa? Meletak makanan di bawah cahaya matahari untuk satu ketika. Kemudian yang kedua, kita Memanas kepada suhu yang yang tinggi menggunakan ketuhar. okey, bagus. Cik, contoh makanan kering, apa dia? Saya betul makan. Pernah makan ni tak? Sotong kering. Kalau kita pergi ke laut, pergi port ke, pergi tepi pantai ke, dia ada jual ikan kering, lepas tu sotong kering, kan? Sedap tak? Nak Okey, apa yang berlaku selepas pengawetan menggunakan pengeringan? Warna berubah tak? warna berubah jadi gelap sikit. Okay, betul. Kalau rasa dia? Rasa dia berubah jadi crunchy sikit. Crunchy, Masya Allah. Okey. Okey, apa kalau nutrien pula? Kurang berkhasiat. Kurang berkhasiat sebab dia dah okey, proses pengeringan ni pun dia memerlukan dia akan melumurkan dengan garam. Ataupun dia biar je tempat yang terdedah dengan cahaya yang sangat tinggi, kemudian itu juga boleh membunuh kandungan nutrien dalam makanan tersebut. Okey, yang kedua iaitu pengasinan. Kita nak pengasinan ini proses apa ni? Proses mengawet makanan menggunakan Garam bagi menyingkir kelembapan. Menggunakan garam untuk dia buang air lah. Okay. So kalau dia letak macam contoh kan, kalau kita nak halau ular, kita letak apa? Garam kan? So apa? Bila letak garam, ular ni dia akan hydrate. Dia akan Dehydration. Dia jadi hydration. Dia kering. Okay. Dia kering. Dia akan keringkan ular tu. Sama juga dengan proses makanan lain. Kalau letak garam, dia akan membunuh organism yang bertapak dekat permukaan makanan tersebut. Kemudian dia juga boleh menyingkirkan udara yang ada dekat dalam contoh dalam objek tersebut lah, dalam makanan tersebut. Okay, kenapa? Sebab mikroorganism ni dia kena hidup sekiranya ada air. Tapi kalau objek itu letak garam, kemudian air dah keluar, maka tidak ada air yang ada kat permukaan. Maka mikroorganism tidak boleh hidup. Di samping itu juga, garam yang faktor kepekatan garam yang tinggi juga boleh menyebabkan, ataupun acidic yang tinggi menyebabkan mikroorganism tidak boleh membiak ke atas permukaan objek tersebut. Okay. So ada dua cara nak hasilkan makanan. Yang pertama, rendam makanan dengan larutan garam. Contohnya apa? Telur masin. Yang kedua, kita nak sapukan garam yang banyak pada makanan. Contoh ikan kering. Berkasam. Bagus. Okey, contoh. Okey, langkah-langkah untuk membuat telur masin. Macam mana? Pertama, basuh telur. Kemudian letakkan itik ke dalam sebuah balai yang dipenuhi dengan garam. Okey, kemudian rendam telur itik di dalam beratur garam selama beberapa hari. Masya Allah, bagus, very good. So jadi warna apa? Dia jadi warna apa? Dia bertukar tak? Jadi warna putih. Dia jadi warna pekat sikit, orange jadi pekat kan? Telur kuning dia macam jadi pekat, jadi kalau orange. Ya, betul. Okey, itu adalah proses pengasinan lah. Okey, seterusnya yang keenam, apa dia? Pembungkusan vacuum. Kita nak buat apa dengan pembungkusan vacuum ni? Okey, proses apa ni? Satu proses di mana semua udara sedikit daripada bekas ataupun berkurang. Okey, bagus. Okey, dia menyingkirkan udara. Kalau pengasinan dia singkirkan apa?
Kalau Kalau apa? pengasinan tadi. Singkirkan ni. Air Air. kan. Air. Kalau nak singkirkan udara, menggunakan teknologi pembukusan. Vakum. Okey, kemudian mikroorganism boleh tak hidup kalau tak ada udara? Sebab tak ada udara. Okey, bagus, very good. Okey, lepas tu contoh yang objek yang sesuai, senang untuk diletak dalam vacuum ni, objek apa tu selalunya? Objek Nampak? sayur. Ya, sayur. Pernah tengok tak sayur jual dekat Shopee Mall? Selalunya dia dah dikempiskan, tak ada udara kat dalam tu. Kan? Plastik dia jadi kecil. Plastik dia kecil. Lepas tu dia nampak macam fresh je. Kalau nak tahu sayur tu dah rosak ke atau segar, cuba tengok permukaan daun. Kalau daun tu segar, tak layu, hijau je, itu tidak ada mikroorganism yang hidup kat situ. Sebab dia menggunakan pembungkusan vacuum. Tapi kalau ada tengok dia letak dalam plastik tapi sayur tu layu juga, maksudnya dia tidak menggunakan pembungkusan vacuum sebab ada udara dalam plastik tu dan menyebabkan mikroorganism dapat berbiak dengan cepat. Okey. So, apa berlaku selepas pengawetan menggunakan pembungkusan vacuum? Warna berubah tak? Warna tidak berubah, rasa tidak berubah. Khasiat makanan dikekalkan. Sebab dia tidak menggunakan bahan pengawet. Okey, dia cuma membuang udara sahaja. Okey, macam mana cara pembungkusan vacuum? Mula ambil sayur dengan beg plastik, kemudian masukkan sayur dalam beg plastik tu, kemudian udara di dalam beg plastik disedut keluar menggunakan mesin lah. Okey, dekat maabar mungkin ada. Okey, kemudian menggunakan mesin untuk sedut. Dia macam vacuum. Pernah vacuum apa? Rumah tak? Vacuum rumah disedut juga kan? Ideal. Okey. So macam tu juga vacuum makanan. Dia sedut udara yang ada kat dalam plastik, maka udara langsung tak ada. So plastik ni akan dikempis sekempis-kempisnya dan dia melekat dekat daun ni. Kemudian lepas tu ikatlah supaya udara tidak dapat mengalir masuk ke dalam plastik itu kembali. Okey, sebenarnya penilaian macam mana? Apakah proses penilaian ni? Aidil? Benda tu menyalut makanan, buah dan sayuran dengan lilin cair. Bagus, very good. Dia salut makanan dengan lilin cair. Sebab apa? So, melambatkan kehilangan air daripada sayur. Kalau sayur hilang air, buah hilang air, apa berlaku? Dia ni tak segar lah kan? Tak segar. Okey. Kemudian untuk mencegah apa? Pertumbuhan mikroorganism. Untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisma di permukaan. Okey, masya-Allah, bagus, very good. Okey, contoh pengawetan menggunakan penilaian ni. Apa? Contoh buah yang digunakan untuk penilaian. Contoh buah yang digunakan menggunakan teknologi penilaian. Apple lagi? Tomato, bagus. Itu yang selalu kita makan kan, betul tak? Betul. Okey. Apa berlaku selepas pengawetan menggunakan penilaian? Aidil? Warna buah apple dengan tomato.
Tak Rasa tidak, berubah. rasa tidak Benar berubah. rasa? Okay. Makan dikatakan. Ya betul. Masya Allah, aku very good. Kemudian, pempastiuran. Okey, teknologi pempastiuran ni, teknologi apa tu? Aidil. Proses pemanasan makanan pada suhu tinggi dan masa singkat. Selalu nak ambil masa, nak panaskan cerik, lama tak nak sampai dia melegak? Lama kan? Nak tunggu lama kan cerik nak. Tapi kalau proses pempastiuran ni, dia punya panas tu sangat cepat. Okey, dia cuma rendam dalam suhu yang panas dalam masa 15 saat. Contoh, dia rendam dalam suhu air yang tengah menggelegak tu dalam masa 15 saat. Okey, kemudian dah masuk, dah celup dalam air panas, masuk pula dalam air sejuk. Sebab inilah dipanggil proses pempastiuran. Selalunya makanan apa yang menggunakan teknologi pempastiuran, Aidil? Yogurt, susu, jus. Okey. Okey, apa yang berlaku pada selepas pengawetan? Warna berubah tak? Warna tidak berubah. Apa? Rasa? Rasa tidak berubah. Bagus. Khasiat makanan dikekalkan. Okey, Masya Allah, bagus, very good. Okey. So, setakat ni ada soalan sebelum kita masuk proses seterusnya? Tak Proses ada. pengawetan seterusnya? Tak ada. Okey, yang ke-9, pendidihan. Pendidihan pun adalah salah satu proses pengawetan makanan. Okey, ingat pengawetan makanan tu dia nak panjangkan tempoh hayat sesuatu makanan tu. Okey, pengawetan makanan. So kalau menggunakan teknologi yang betul, maka jangka hayat makanan tu tersebut dia akan lambat dah. Okey, maksudnya dia lambat nak expiry date. Tapi kalau salah cara nak buat makanan tu, nak mengawetkan makanan, okey, boleh jadi dia boleh akan merosak. Dia akan merosakkan makanan tu dan juga dia akan membuat mikroorganism tu dapat tumbuh dekat permukaan makanan tersebut. Okey, so memang kena guna teknik ataupun cara yang betul yang telah dibuat lah oleh selalunya kilang industri makanan yang buat ni, Jeruk, okey, buat pengenan, okay, itu semua industri yang buat benda ni. Okey, kemudian pendidikan ni, okey, macam mana bagaimanakah proses pendidikan ini berlaku? Itu dengan cara Memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Okey. So, contohnya? Sup. Contoh menggunakan proses ini iaitu spaghetti. Spaghetti kan kena didih. Lepas tu kena masak, contohnya Sup. Maggi. Tak kena rendam Maggi contohnya. Tapi dia akan tahan sekejap lah. Tapi kalau masak yang cecair, yang berair tu, dia lagi tahan lama. Sup, rendang ayam kan. So lama tak dia boleh tahan? Sehari 2 hari boleh tahan kan? Bunuh kuman. Sebab dia bunuh kuman. Sama juga Maggi, kalau kita masak Maggi, masak spaghetti pun sama, dia akan bunuh kuman. Okey, last kali, proses apa? Proses penyalayan. Okey, apa tu proses penyalayan? Mengeringkan makanan dengan asapnya untuk tempoh yang lama. Dia keringkan makanan. So dia buang air dekat makanan tersebut. Dengan cara apa? Dia bakar. Okay, selalunya orang kedai dia akan bakar sabut kelapa. Okay, so asap sabut kelapa tu yang akan membunuh ataupun dialah yang akan membunuh mikroorganism yang terdapat dekat permukaan makanan tersebut. Asap-asap yang ada tu dia akan membunuh, dia
Asap tu akan membuang air yang ada dekat makanan tersebut, dan bukan setakat membuang air, okey, dia juga akan membunuh, Mikroorganisme. dia akan membantutkan pertumbuhan mikroorganism. Okey. Okey. So, apa yang berlaku selepas kita awet, contohnya daging salai, ikan salai, itik salai, apa yang berlaku selepas pengawetan? Warna berubah tak? Warnanya berubah. Rasa dia Berubah. sedap ke? Sedap. Tak. Sedap. Okey, bagus. Khasiat dia? Kurang berkhasiat. Okey, sebab dia dah protein-protein, khasiat-khasiat dalam tu dia terurai tau, terpecah, dan dia musnah akibat kena asap yang dalam tempoh yang sangat lama. Okey, terusnya last kali. Okey, apa kepentingan teknologi pengawetan makanan? Idea. Dijadikan makanan tahan lebih lama. Bagus. Yang kedua? Mengurangkan pembaziran makanan. Okey. Contoh? Kenapa dia mudah disimpan dan senang yang kat sini. Mudah disimpan dan senang diangkut sebab dia dah dipasturkan dalam paket. Dia tak mudah senang rosak. Pandai. Betul. Okey, pertama dia dah berada dalam paket kan, dalam tin, dalam botol. Kemudian kita senang nak angkat dia, senang nak bawa pergi mana-mana. Nanti bawa je tin tu. Okey, tak perlu nak masak lagi ke, boleh terus makan terus pun boleh. Okey, cuma khasiat dia apa berlaku? Khasiat dia hilang lah. Cuma ini adalah kepentingan. Maksudnya dia boleh mudah disimpan dan senang diangkut. Kemudian makanan boleh tahan lama. Kemudian seterusnya apa? Kebaikan teknologi pengawetan makanan. Pembaziran makanan. Contoh kalau dibuat makanan tu tak senang rosak, boleh makan lagi esok hari. Betul. Masya Allah, very good idea. Okay, kita boleh pakai lagi, kita boleh reuse. Kita contoh beli sayur banyak-banyak, kita bukan nak masak semua kan, so kita letak separuh dalam petak ais, so kita boleh gunakan lagi keseluruhan sayur tu. Tak adalah kita letak sayur tadi, kita letak luar, lepas tu sayur tu layu, lepas tu kena buang, so dah mengakibatkan pembaziran makanan. So dengan ada teknologi pengawetan makanan, kita boleh mengurangkan lagi pembaziran makanan. Okay, kemudian kita ada apa? Ni samyang, pernah makan samyang? Pernah makan ke? Pernah. Okay, so membolehkan apa ni? Kita menikmati setengah makanan yang dihasilkan di negara lain. Contohlah kalau tak ada diawet makanan, mi jadi kering kan, proses pengeringan kan. Kalau tak ada buat mi ramen tu kering, kita tak dapat makan ramen dah. Daripada Korea tu sana tu bawa import ke sini. Okey. Kita susah nak merasa makanan-makanan Korea kan. Betul tak, Aidil? Betul. Dengan ada makanan kita dapat merasa. Transport jauh, dia diawet, so dia tak mudah rosak atau tergadak bawa ke Malaysia. Betul. So kita pun dapat menikmati, dapat rasa makanan negara lain. Contoh kita pula ekspor apa kat luar negara? Kita ekspor keropok sayur-sayuran, keropok buah-buahan kan. Pernah tengok tak kalau mukbang dia makan dry durian kering. Durian kering tu dia buang air semua dalam durian, dia ekspor ke luar negara, kemudian orang luar negara makan durian, dia kata sedap. Sebab kalau lah kita bawa durian full kan ke luar negara, boleh basi tak durian tu? Rosak. Sampai-sampai dah bonyol, dah mangkor durian tu. Tak boleh nak makan dah. Okay. So dengan cara awet, iaitu dalam proses pengeringan, okay, maka dia dapatlah merasa makanan-makanan yang datang daripada negara kita. Okay. Seterusnya dapat apa?
Dapat menjimatkan. menjimatkan kos pengendalian makanan. Okey. So kita dapat. Okey, dapatlah jimat nak awet makanan tu tak, bukannya senang, bukannya susah kan? Senang. So dapat menjimatkan, dia dapat cut kos. Dia dapat potong kos. Contohnya makanan kari, contoh kita buat pendidihan iaitu kita masak kari. Contoh hari ni ibu masak kari ayam. Okey, maka esok kita pun lepas tu malam tak lagi ada lagi balance ayam kari. So boleh tak kita makan lagi kari ayam esok? Boleh, Boleh. sebab tak pasti lagi kan. So kita boleh mengurangkan kos kita nak masak untuk ahli keluarga. Kemudian seterusnya kita dapat apa kepentingan awet makanan ni? Mempelbagaikan cita rasa makanan. Okey, betul. Bagus, very good. Okey, seterusnya. Yang bawah tu tak payah nampak lah Ustaz, sebab dia tak keluar. Oh, subhanallah. Ia menjimatkan Oh. pengendalian dengan mempelbagaikan cita rasa tu boleh nampak lah sikit, tapi yang bawah tu tak nampak. Terima kasih. Terima kasih Aidil. Okay, bagus Aidil. Ustaz memang tak tengok dekat skrin, so Ustaz tak tahu apa yang berlaku. So tanya Aidil, kena alert. Okay, so kita tengok kat sini ya Aidil. Okay. So apa berlaku? Pelbagai cita rasa makanan. So kita dapat apa? Makan pelbagai makanan, pelbagai cara pemasakan makanan. Pelbagai cita rasa makanan. Jeruk kering, ada jeruk, ikan bakar, ikan salai kan. Ikan salai, ikan bilis. Okay, so bila dia dah gabung tu, maka kita boleh dapat memperbagaikan cita rasa masyarakat Melayu. Okay. Alright, seterusnya dapat apa? Mengatasi apa tu? Mengatasi masalah ni. Ustaz rasa kwashiorkor ni, Ustaz tak tahu apa penyakit ni, tapi penyakit ni dia kurang zat makanan, tak ada zat. Okay, tak dapat makanan pun. Okay, so maka bila kurang zat, selalunya orang mana yang tak ada zat ni? Orang Afrika, sebab mereka dah dapatkan bahan makanan tu tak ada. Diorang kan dessert kan, padang pasir, tak dapat makan macam mana kita makan. Ada sayur, ada buah, kita cukup kan? Makanan. Dia tak ada makanan. Bagus. Kalau nak import pun, dia mesti nak awetkan makanan tu tak? Saya dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Okay, kemudian last sekali, makanan bermusim boleh diperolehi sepanjang tahun. So makanan contoh musim apa? Contohnya durian kan? Dia ada musim dia. So macam mana nak perisa makanan tu? Kita keringkan durian tu, jadilah durian, snack durian, keropok durian kan. So keropok durian kita boleh makan setiap hari pun boleh. Okay, dia buat banyak-banyak, maka semua orang boleh dapat merasa, oh keropok durian macam ni sedapnya. Macam tu. Okay, so ada soalan tak pengawetan makanan ni? Tak ada. InsyaAllah bagus juga. Okay, InsyaAllah Ustaz akan bagi buku ni, bagi nota semua ni. Lepas ni oleh Aidil bagi buku nota-nota sains yang ada, yang Ustaz ambil daripada buku ni, Ustaz bagi selepas ni. Boleh Aidil? Saya minta maaf ni kalau lambat bagi semua. Ya Aidil? Okay. So insyaAllah sampai sini saja. Ustaz rasa Ustaz sambung unit 9. Kita ada unit 13. Okay, kita ada ada 4 unit lagi ya. Aidil, boleh Aidil? Kita habiskan hari Ahad. Okey. Hari Ahad Aidil? Okey. InsyaAllah. Ahad, tapi Ahad pagi lah. Oh, pagi macam pukul 10 tepat sekarang. Betul. Tapi awal sikit lah, dalam pukul 8 ke 9 ke.
Okey. Okey, boleh? Itu kita akan habiskan unit 9, unit 10, unit 11 dan unit 12. Dan juga unit 13. Okey. Sebab kita ada bumi dan angkasa. Kita ada lagi bahan buangan, unit 9 bahan buangan. Kemudian unit 10 gerhana, lepas tu unit 11 gerhana galaksi, unit 12 kestabilan dan kekuatan, unit 13 teknologi. Okay. So boleh tak ini? Okay, so insyaAllah Aidil, saya minta maaf kalau ada kesilapan dalam mengajar. Okay, dan sekali baik itu semua datang dari Allah, yang memberi kefahaman itu juga semua datang dari Allah. Dan juga kita akhir kelas kita pada pagi ini dengan selawat kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita jumpa lagi pada hari Ahad pagi ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.